الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Masjid An-Naim, Taman Sulistia, ahli-ahli jemaah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala maka dapat kita berada di rumah Allah, kita berniat i'tikaf, mengimarahkan masjid, mengimarahkan majlis ilmu, Raudatul Jannah, Taman Syurga. Semoga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Pada tuan-tuan, malam ini kita tengok sambungan pengajian kitab Asas Aqidah Islam. Kitab yang kita baca hampir masuk 4 tahun. Dan tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 61. Kita masuk bab yang ke-9. Bab yang ke-9, tajuk berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna. Kita dah baca pada hari Rabu yang lepas pengenalan tentang bagaimana mengenal Allah melalui nama-namanya yang mulia. Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Dan malam ni muka surat 61 bab yang ke-9, dia menyenaraikan nama-nama Allah yang kata 99. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampailah nombor 99. Cuma rasanya tak sempat lah malam ni nak ngambilkan 99. Nah, setakat mana kita sempat, kita baca insya-Allah. Baik, bab yang ke-9, 99, Asma'ul Husna, bilangan dan pengertiannya. Yang pertama, nombor 1. Ini memang kena letak nombor 1 lah, iaitu nama kepada zat. Hak lain nombor 2, nombor 3 sampai 99, kata ulama, nama kepada sifat Allah Ta'ala. Hak nombor 1 ni nama kepada zat Allah, iaitu nombor 1 Allah. Allah. Allahu. Ada ustaz kita tegur bila nak program tahsin salat kan. Dia sebut Allah, Allah, Mana datang perkataan yang lebih tepat Allah. Allah, lain, A lain. Ya? Ke A. Allah yang ditebalkan ialah lam tu, lafzul jalalah. Kadang-kadang dia udah tergelincir dengan alif sekali, dengan hamzah sekalinya udah jadi macam tu tak. Tak maulah kita pakai tahsin, kita pakai cantikkan betulan sebutan kita, terutama dalam salat. Takbiratul ihram tu rukun, takbiratul ihram tu rukun ya. Allah, bukannya Allah. Baik, nombor 1 yang pertama Allah. Allahu. Lafaz jalalah yang agung, lafzul jalalah, lafaz jalalah yang agung, iaitu nama yang tertentu bagi zat suci. Nama yang tertentu, nama khusus bagi zat suci. Zat suci itu Allah Ta'ala, namanya. Kita lah, ada nama tak? Ada nama. Muhammad itu nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu nama kepada zat Tuhan yang Maha Agung. Yang wajibul wujud, yang wajib wujud, wajib ada wujud. Sifat 20 ni. Sifat 20. Allah itu wujud, wajib ada. Kita ada tak? Ada, tapi tak wajib ada.
Bukan kata wajib bagi Allah mengadakan kita. Allah tak mahu buat, tak ada lah kita. Dah ada ni, iradat Allah berkehendak nak buat kita ada. Iradah kehendak Allah nak buat kita, maka adalah kita. Kalau kata iradah Allah tak mahu buat manusia, tak apa, tak ada masalah. Dia tetap Tuhan juga. Allah tu Tuhan, walau dia tak buat makhluk. Ketuhanan Allah tidak terjejas walau sebesar zarah, walau tak ada makhluk. Tapi iradah dia, kehendak dia nak menciptakan makhluk, hak nama malaikat, hak nama alam, hak nama jin, hak nama binatang, hak nama kita manusia ni, maka menggambarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak wajib ada. Adapun Allah Taala wajibul wujud, yang berhak menerima segala pujian dan sanjungan. Berhak bagi dia, hak dia untuk menerima segala pujian dan sanjungan. Tadi kita solat berapa rakaat? 3 rakaat. Lepas ni Isyak 4 rakaat. Maknanya dalam maghrib tadi 3 rakaat, 3 yang wajib kita puji dia. 3 kali Fatihah. Dan 3 kali Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji dan memujanya. Segala puji, Alhamdulillah. Waktu hak wajib lah. Hak lepas salam tu, sunat pula. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hamdu makna kepujian. Puji dan puja selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berhak menerima segala pujian dan sanjungan. Manakala nama-nama lain adalah sebagai sifat yang layak bagi zatnya. Lain sifat. Kita dah sebut sebelum ni dah. Allah nama kepada zat. Manakala nama-nama lain lagi 98, baki 98 lagi, ialah sebagai sifat yang layak bagi zatnya. Nama inilah yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 2296 kali. Tak percaya, balik rumah kira pagi esok pun tak habis. Mana perkataan Allah. Buka Quran daripada ayat pertama, Bismillah, ayat pertama Fatihah, udah nama ada Allah Ta'ala. Buka Quran, surah pertama, surah Al-Fatihah, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Ayat kedua pun Allah juga, Alhamdulillah. Lillah tu Allah lah. Kira sampailah Qul a'udzu birabbin nas, khatam Quran ada berapa dia kata? 2296 kali. Lafzul jalalah. Subhanallah. Allah. Kata ulama, sebahagian ulama bahasa kata Allah diambil daripada perkataan ilah. Kata sebahagian ulama bahasa Arab, Allah diambil daripada perkataan ilah. Ilah makna apa? Tuhan. Kita duk guna dalam syahadah kita tu kan, asyhadu an la ilaha. Ilaha, Tuhan. Tidak ada Tuhan pun illallah, kecuali sebenar-benar Tuhan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdah, tunggal-tunggalnya, la syarikalah, tak ada sekutu bagi dia. Itulah Allah Ta'ala, nama kepada zat yang dikatakan sebagai Tuhan. Walaupun agama lain, berhala pun Tuhan. Dia kata berhala tu Tuhan, dewa pun Tuhan, setengah-setengah agama lembu pun dia sembah, kononnya Tuhan. Maka kita menafikan, no, tak ada Tuhan lain. Hak nama berhala ke, hak nama lembu ke, hak nama alam ke, hak nama pokok, binatang, apa benda, alam matahari tu, la ilaha. Bukan Tuhan semua tu. Tak ada Tuhan. Melainkan Allah Ta'ala. Dulu dipanggil syahadah kita, nafi dan isbat. Baik, habis yang nombor 1. Jelas rasanya tak ada masalah nombor 1 ni. Takkan tak faham Allah tak? Hak kita nak sebut daripada kecil. Mak ayah kita ngajar kita daripada kecil. Dan benda ni kita pegang sampai hari ni, bahkan sampai mati. InsyaAllah mati kita dalam akidah yang sahih, bertuhankan Allah Ta'ala. Yang kedua, Ar-Rahman. Masuk yang kedua, Ar-Rahman. Susunan ranking dia macam tu. Bukan saja-saja susun ni, ulama bukan saja-saja susun ni. Melainkan susunannya sebagaimana ketetapan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran kalau tak silap, dalam surah Al-Hashri, tuan-tuan buka surah Al-Hashri juzuk 27 kalau tak silap. Ujung tu kan ada kan? Ujung tu ayat akhir surah Al-Hashri, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim, wallahu la tu sampailah wa huwal azizul hakim. Yang kedua, Ar-Rahman.
pun sama juga nama Allah Ta'ala yang wajib kita sebut dalam Quran, dalam solat. Nama lain tak apa tak sebut pun. Al-Hadi nama Allah, tak apa tak sebut pun. Sebab dia tak wajib sebut dalam solat. Tak ada nama Al-Hadi dalam Al-Fatihah. Nama lain Ar-Razzaq, Al-Ghafur, tak apa. Tapi kalau kata Allah, yang kedua Ar-Rahman, ini rukun solat. Makna kata dalam solat kena baca Fatihah. Dalam Fatihah ada perkataan ni. Allah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman pun ayat pertama. Ayat ketiga ada pula, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ulang lagi, Ar-Rahmanirrahim. Apa makna Ar-Rahman? Yang amat pemurah. Dia tak kira, pemurah. Yang amat pemurah, dialah yang memberi segala rupa bentuk nikmat kepada manusia dan makhluk. Keluasan sifat Ar-Rahman Allah. Hak nama manusia, bahkan hak nama makhluk, dapat nikmat. Dapat menumpang Rahman Allah Ta'ala. Walaupun manusia tu kafir, tak kira. Mu kafir, mu musyrik, yang mu tak pernah sebut nama Allah Ta'ala pun, tak pernah sujud pada Allah pun, tapi Ar-Rahman Allah bagi. Binatang hak tak ada akal tu, sama ada binatang di lautan ataupun di daratan, hak kaki empat di daratan, hak atas darat ni kaki empat ke, kaki dua ke, ataupun hak tak ada kaki dalam lautan tu, semua binatang semua tu makhluk-makhluk, hak nama makhluk ni termasuklah merangkumi semua. Jin, setan, iblis, itu satu spesies lah tu. Jin, setan, iblis, sama spesies. Semua dicipta daripada api. Semuanya mendapat numpang Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada yang berakal atau tidak. Yang berakal, contoh yang berakal, contoh kita manusia ataupun malaikat, ataupun hak tidak berakal, contoh binatang, alam, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk tu, semua mendapat rasa nikmat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik ataupun jahat, yang baik malaikat sebaik-baik malaikat tu, ataupun jahat iblis, setan, jin-jin yang kafir, ataupun manusia kafir, manusia yang kufur, Fir'aun laknatullah, Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, semua tu hak jahat, baik ataupun jahat. Yang beriman atau yang kufur, hak beriman dengan Allah Ta'ala ataupun hak kufur, semuanya mendapat rasa nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Tak, Fir'aun kufur pada Allah. Bukan setakat kufur, mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Namrud pun lebih kurang perangainya. Tapi nikmat dia dapat tu lebih daripada hak beriman. Nikmat kaya, sihat, kuasa, pangkat, pengaruh, kedudukan Allah bagi pada Fir'aun. Makan minum tak payah cerita. Orang kafir makan minum dia tak. Sebab apa? Ar-Rahman. Allah Ta'ala bagi. Daripada sifat Ar-Rahman itulah melimpah rahmat Allah di dunia ini. Dan di dalam Al-Quran ada disebut sebanyak 800 kali perkataan yang berasal daripada perkataan Ar-Rahman. Tak semestinya Ar-Rahman lah. Boleh jadi perkataan tu ya Arhamar Rahimin. Boleh jadi perkataan tu Rahmah. Fabima rahmat perkataan rahmah itu pun daripada perkataan Rahman juga. Dalam Quran banyak perkataan rahmah. Inna rahmatallahi qaribun, kata Allah. Inna rahmatallahi qaribun, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Perkataan rahmah, rahimah, arhamar rahimin, itu semua adik-beradik daripada perkataan rahimah. Ada berapa kata dia? 800 kali. Itu dia. Jadi Ar-Rahman faham ya? Ar-Rahman ialah segala sifat pemurah Allah Ta'ala dibaginya pada semua makhluk. Tak kira dia tu siapa. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah." Kalaulah dunia ni ada rega sebesar sayap nyamuk. Ba'udah. Ba'udah maknanya nyamuk. Kalau dunia ni ada rega lah sebesar sayap nyamuk, maka orang kafir tak boleh minum setitik air. Setitik air Allah tak bagi pada orang kafir. Hak tak sujud pada dia, hak tak beriman pada dia. Tapi Allah bagi juga. Sebab apa? Bukan kata setitik air. Tak tahu berapa banyak, berapa geling, berapa tangki air ditelannya orang kafir. Bukan setakat air, makan segala kemewahan. Kerana Allah tu Ar-Rahman ni pemurah, dia tak kira. Lebih-lebih lagi, tak ada nilai pun atas dunia ni.
Dunia ni tak ada nilai pun. Sebesar sayap nyamuk pun, sayap nyamuk tu lebih berharga daripada dunia. Sebab tu jangan duk cari sangat. Kita orang beriman ni Allah bagi akhirat tu. Tak. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Katakanlah wahai Muhammad, cek khabar kat umat kamu ni. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu lebih baik daripada dunia. Hak orang nak kejar tu. Khairum min dhalikum, lebih baik daripada tu. Segala nikmat dunia tu. Apa dia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, orang bertakwa di sisi Allah Taala, jannatun tajri. Syurga Allah buat. Hak tu hak lebih mahal banding dunia ni, hak tak ada nilai. Walau sebesar sayap nyamuk pun, banding dengan dunia, sayap nyamuk lebih berharga. Nak ceritanya tak ada reganya dunia. Sebab tu Allah tak berkira mu kafir ke, mu tak sembah aku ke, mu sembah berhala ke, mu tak sebut nama aku ke, mu tak pernah sujud pada aku ke. Alah, dunia aku bagi kamu sebab Allah Ar-Rahman, Allah Pemurah. Tapi akhirat esok, hak mana kafir ni, tahulah baru bertemu buku dengan luas neraka. Wa'niyadzubillah, selama-lamanya bagi orang yang kufur. Yang ketiga, Ar-Rahim. Ar-Rahman gantian dengan Ar-Rahim lah. Perkataan sama, dia punya, orang putih kata root word. Root word, akar kata yang sama daripada perkataan Rahimah. Rahimah, Yarhamu. Macam kita sebut nama Allah Yarham kan. Allah Yarham tu daripada mana perkataan? Allah Yarham. Allah Yarham. Yarham makna merahmati. Polan bin Polan. Allah Yarham. Sebut nama ayah kita ke, yang dah kembali ke rahmatullah. Allah Yarham. Sekian orang yang telah kembali ke rahmatullah menggunakan gelaran orang yang mati ni Allah Yarham. Kalau boleh elakkan guna perkataan arwah. Atau sebab arwah ni makna roh. Roh ni tak semestinya orang mati. Hak hidup ni roh. Sebab tu kalau dalam tahlil tu ada imam dia guna perkataan arwah. Khususan ila arwahi. Kalau boleh tukar arwah tu kepada almarhum. Khususan ila almarhum. Pola. Mana almarhum yang dirahmati Allah Ta'ala sebagai satu bentuk doa. Moga si mati hak kita nak tahlil pada dia ni, semoga si mati yang nak kita doa pada dia ni mendapat rahmat. Marhum daripada perkataan sama. Marhum daripada perkataan rahimah. Yarham. Orang mengajar dia faham. Perkataan dengan maknanya Allah merahmati. Rahmat Allah mana apa? Kasih sayang Allah. Sebab tu adanya Rahman, luas kasih sayang Allah. Yang ketiga Ar-Rahim, yang amat mengasihani. Memberi berbagai-bagai nikmat dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tu hak special. Kalau kata Ar-Rahman tadi, Allah tak kira siapa pun beriman ke, tak beriman ke, mu sujud kat aku ke, mu sujud kat dewa ke. Tak. Mu binatang ke, mu manusia ke, Rahman, semua dapat. Tapi dengan sifat Allah Ar-Rahim, kata ulama, hanya kepada orang-orang yang beriman. Ni hak nak kita. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, yang kita doa tu lah. Nah, Ya Arhamar Rahimin irhamna makna kasihanilah kami, kesian belahlah kami ya Allah, rahmatilah kami. Mana kata bukan kita nak Ar-Rahman je, Ar-Rahim tu kita nak Allah layan kita sebagai Ar-Rahman, dan Allah layan kita sebagai dia tu Ar-Rahim. Waliyadzubillah, tak mau macam orang kafir. Allah meletakkan Fir'aun, dia kafir, maka Allah Ar-Rahman, Fir'aun dapat. Tapi Allah Ar-Rahim, Fir'aun dapat tak? Tak dapat. Celah mana mu nak dapat Ar-Rahim Allah Ta'ala, sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala tak turun pada Fir'aun, pada Abu Jahal, pada Abu Lahab, pada hak mana kafir ni. Sebab apa? Sebab Ar-Rahim ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Kita semua insya-Allah, Allah menja'alna minhum. Amin. Yang boleh membawa mereka kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Seperti nikmat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Orang kafir, mana kufur, Allah kadang Allah bagi dia macam-macam. Namrud dalam riwayat sebut dalam kitab-kitab sejarah, Namrud tak pernah demam pun. Jangan kata nak kena Covid. Demam pun tak pernah. Yalah zaman Namrud, zaman Nabi Ibrahim tak ada lah Covid kot. Jangan kata Namrud nak kena Covid, nak kena penyakit berat, demam pun kata dia tak pernah. Sebab apa? Allah bagi kat dia. Rahman ya Allah. Ambil lah munak. Tapi Ar-Rahim Allah Ta'ala, kerana dia jahat, kerana dia degil, kerana zulman.
zulman wa kufra, zalim dan kufur, maka hidayah tak sampai pada dia. Ar-Rahim, Allah Ta'ala tidak ada padanya, dan dia dalam kalangan orang-orang yang khalidina fiha, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu Quran sebut kepada orang-orang yang kufur. Sifat Ar-Rahim itu lebih khusus daripada sifat Ar-Rahman. Kalau orang tanya, apa beza Rahman Rahim? Beza Rahman Rahim, pemurah, pengasihani. Apa yang dikatakan pemurah, pengasihani, kita boleh faham, kita boleh jawab berkat daripada kita mengaji akidah ni, tajuk ni. Lebih-lebih lagi hak ni, hak kita duk ulang 17 kali dalam solat. Rugilah tak faham. Ar-Rahman Ar-Rahim tak tahu beza yang duk sebut dalam solat tu. Baca Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim, tiba-tiba tak boleh nak beza apa itu Ar-Rahman, apa itu Rahim. Itu rugi. Sebab tu lebihnya orang belajar, fadilat kepada orang mencari ilmu, dia dapat ilmu dan dia faham betul-betul dan dia menghayati dalam kehidupan dia. Jadi Ar-Rahim ialah khusus kepada sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahim lebih khusus daripada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman umum, tak kira siapa, tapi Ar-Rahim khusus, special, istimewa kepada orang-orang yang beriman sahaja. Kerana ia tertentu kepada hamba-hamba yang mukmin sahaja di akhirat nanti. Hak mana beriman sahaja, betul-betul beriman, masuk syurga, itulah rahim Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat syurga hak paling besar, memandang kepada zatnya. Bagaimana nak cara mandang pada zatnya, tak payah fikirlah, tunggu akhirat nanti, tunggu syurga. Ni kadang-kadang duk bahas benda hak tak perlu. Macam mana nak memandang Allah? Mandang zat Allah tu nikmat paling besar dalam syurga. Nak mandang macam mana Allah tak ada arah, Allah tak ada bentuk, tu tak payah fikirlah. Beriman mudah. Nabi pun larang fikir benda tu. Kita dah jumpa bab-bab sebelum ni. Tafakkaru fi khalqillah, fikirlah tentang kejadian alam makhluk Allah, jangan fikir tentang zat Allah Ta'ala. Dalam syurga nanti kita tahulah macam mana nikmat besarnya, paling besar nikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun nikmat-nikmat lain, nikmat makan, nikmat syurga, nikmat tajri min tahtihal anhar, nikmat-nikmat sungai mengalir dalam syurga, nikmat bidadari, nikmat bertemu dengan keluarga, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dalam Quran sebut nikmatnya dalam syurga boleh bertemu dengan ayah kita hak sama-sama ahli syurga, dengan mak kita hak sama-sama ahli syurga, dengan anak bini kita hak sama-sama ahli syurga. Wa yanqalibu ila ahli, dia berkumpul dengan keluarga dia masrura, dalam keadaan seronok. Itu nikmat syurga. Semuanya itu menandakan Allah itu Ar-Rahim hanya kepada hamba-Nya mukmin sahaja, ahli syurga sahaja. Dalam Al-Quran ada disebut 800 kali juga. Sama jugalah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama 800 kali sebab dia berasal daripada root word, akar kata yang sama, iaitu rahimah, yarhamu, rahman, rahim ke, rahmah ke, semua itu arhamar rahimin ke. Orang mengaji bahasa Arab dia akan faham. Itu adalah daripada akar kata yang sama, iaitu rahimah, yarhamu, rahman, rahim dan sebagainya. Baik, seterusnya, bawah sekali itu adalah disunatkan kepada kita mendahului perkataan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap kali kita hendak memulakan kerja-kerja kita yang baik. Yang baik, Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulakan sesuatu dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Syarat benda tu baiklah. Kalau benda tak baik, jangan guna Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang haram, tahu dah benda tu haram. Sebab tu saya tak pernah tengok orang isap okok baca bismillah ke ada. Dah dia tahu sebab tak gamuk aku nak baca bismillah. Dah makan tak apa, makan baik. Tapi isap okok ni Bismillahirrahmanirrahim, tak berapa kenalah. Jangan duk main-main dengan Allah pada perkara yang tidak baik. Dia sebut di sini sunat kita mendahului perkataan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap kali kita hendak memulakan kerja-kerja kita yang baik, yang wajib ke ataupun yang sunat. Cuma ada bismillah yang tidak diiringi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu ketika menyembelih binatang, kerana tidak sesuai perkataan Rahman Ar-Rahim itu letak parking pada perbuatan sembelih binatang. Maka dalam riwayat sebut baca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Itu sebahagian pandangan ulama. Ketika nak sembelih binatang, nak sembelih ayam ke ataupun musim-musim korban sembelih lembu ke, kambing ke, unta ke, bismillahi Allahu Akbar.
Lain pada tu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nak bawa kereta ke, nak makan minum ke, nak bersama isteri ke, nak apa ke, semua dimulakan dengan Bismillah. Baik, yang keempat, muka surat 62. Nama Allah yang keempat, Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik ni cuma walaupun dia beza dari segi bahasa, Al-Malik pun disebut juga dalam solat kita, Maliki Yaumiddin kan. Malik cuma beza dari segi panjang pendek sahaja. Yang ni Al-Malik ada dalam kita duk baca zikir kita, wirid kita tiap-tiap hari, baca 3 qul. Salah satu daripada 3 qul tu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas daripada perkataan Al-Malik. Al-Malik mana yang amat bebas mentadbirkan pemerintahannya. Bebas mentadbir kerajaan dia. Dalam Quran kan ada surah Al-Mulk. Al-Mulku kataan sama daripada perkataan Malik. Kaedah bahasa yang membezakan dia tu. Saya nak terang pun, saya takut tuan-tuan tak ada asas basic Arab, takut pening pula. Cuma kita faham Al-Malik dengan Al-Mulku daripada perkataan yang sama. Dalam Quran ada surah Al-Mulku, kalau boleh baca tiap-tiap malam lah. Surah Al-Mulku tu, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Surah Al-Mulku nak menjaga kita, insya-Allah fadilat dia. Siapa-siapa takut azab kubur, kalau kita rasa takut azab kubur, maka jadikan amalan kita tiap-tiap malam. Pastikan tiada malam tanpa baca surah Al-Mulku. InsyaAllah fadilat dia selamat azab kubur. Al-Mulku makna kerajaan. Al-Mulku tu kerajaan. Al-Malik yang mentadbir kerajaan. Dia sebut situ pemerintahannya. Pemerintahan kerajaan tu lebih kurang lah. Kerajaan Malaysia. Mana kata pemerintahan Malaysia ni. Pentadbirnya siapa? Kerajaan sekian. Maknanya Al-Mulk ataupun Al-Malik. Jadi Malik yang amat bebas mentadbir pemerintahannya mengikut apa yang ia kehendaki. Ikut suka dia lah kerajaan dia. Dia raja. Alam ini kalau dia nak kata hujan, hujanlah. Alam ini kalau nak kata kiamat, kiamatlah. Kun fayakun je pun. Kuasa Allah Ta'ala. Al-Malik. Tak terikat dengan siapa-siapa. Kata, tak boleh aku ni. Kena tanya penasihat dulu. Mana ada penasihat? Tak ada. Kena tanya malaikat dulu. Tak ada. Tak tanya malaikat. Apanya malaikat hanyalah sebagai gambaran tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kata nak kena minta persetujuan malaikat. Tak ada. Dia bebas mentadbirkan pemerintahannya mengikut apa yang ia kehendaki. Dia nak macam tu lah. Dia nak alam ni hancur. Dalam Quran kan banyak. Tuan-tuan baca Juzuk Amma. Juzuk Amma Juzuk 30. Kebetulan saya ada kuliah tafsir Juzuk Amma di Surau, Sungai Nibong. Banyak cerita bagaimana kehendak Allah Ta'ala akhirat nanti hancurnya matahari. Idza as-samaa'u syaqqat, langit terbelah. Idza asy-syamsu kuwirat, matahari pecah. Cuma belum lagi lah. Bila tu? Kiamat esok. Iradat Allah, kehendak Allah, benda tu berlaku. Bila benda tu berlaku, kiamat. Idza asy-syamsu kuwirat, idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u syaqqat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat-ayat dalam juzuk Amma ni ialah ayat-ayat menggambarkan fenomena alam pada hari kiamat nanti. Itu menandakan sebagai lambang keagungan Allah Ta'ala berhak mentadbir mengurus alam ini yang berada di bawah pemerintahannya. Berkuasa penuh di atas sesuatu. Allah jua pemerintah agung di akhirat kelak. Akhirat pun sama juga. Limanil mulkul yaum, akan ada dalam Quran surah Ghafir kalau tak silap saya. Dalam surah Ghafir, limanil mulkul yaum, hari ni kerajaan siapa? Bangkit di mahsyar. Hak bangkit di mahsyar tu Firaun, hak ada kerajaan dulu. Hak bangkit di mahsyar tu termasuklah Namrud, hak ada kerajaan masa dia hidup dulu. Maka di mahsyar ada soalan, limanil mulkul yaum, hari ni siapa raja? Maka jawapannya, lillahil wahidil qahhar. Rajanya ialah milik Allah yang maha wahid, yang maha tunggal, yang qahhar, yang maha perkasa. Itu hak akan didengar oleh semua umat manusia di mahsyar nanti. Allah sebut dalam Quran surah Ghafir, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Limanil mulk, al-mulk daripada perkataan malik, pemerintahan, raja, kerajaan, yang menggambarkan keagungan Allah Ta'ala di hari, di alam ini dan di dunia ni. Allah sebut dah dalam Quran, kita baca Quran, kita akan rasa keagungan Allah memerintah dunia ini.
Dan di akhirat lagi-lagilah semua manusia berkumpul di mahsyar akan nampak keagungan pemerintahan Allah Ta'ala. Yang kelima, Al-Quddus. Al-Quddus, yang amat suci. Al-Quddus pada perkataan qaddasa yuqaddisu taqdis. Al-Quddus sifat, dia panggil sifat mubalaghah. Yang maha suci, yang amat suci dari sebaran kecacatan. Apa sahaja benda-benda hak cacat ni tak layak ada pada Allah Ta'ala. Hak benda tak sempurna, benda naqis, dalam istilah Arab sebut naqis. Naqis makna benda kurang, sifat hak tak layak pada Allah. Lupa, lapar, dahaga, letih, jemu, bosan. Hak tu benda-benda hak tu semua Allah tu kudus, suci, amat suci daripada apa hak tak layak pada Allah Ta'ala. Macam baru ni ada, bukan baru ni, banyak tahun dah, setahun 2 tahun dah mungkin dah, ada seorang ustaz kata Allah tu jemu. Bila Allah tu jemu, dia pun buat manusia supaya ada manusia sembah dia. Tak nak sebutlah nama ustaz tu. Kalau dalam YouTube tu berlambak jugalah. Kuliah-kuliah dia, ceramah-ceramah dia, orang duk tunjuk tak. Tu kurang berhati-hati, kurang teliti lah. Dengan Allah tak, kurang adab. Allah jemu. Allah boring. Lalu dah kerana jemu boring ni, tak tahu nak buat apa, dia buat orang. Supaya orang tu sembah dia, sujud pada dia, puji dia, berzikir kat dia. Tak kena tu. Dasarkan apa kita mengaji akidah. Jemu ni sifat manusia, sifat makhluk, sifat kita kata sifat cacat. Jemu, boring, bosan. Allah tak. Sebagaimana Allah tak lapar, tak dahaga, tak letih, tak lupa, tak buta, tak pekak, tak bisu, macam-macam lah. Hak mana hak cacat tu, hak naqis, hak kurang tu, Allah tu Al-Quddus, maha suci Allah daripada sebarang kecacatan dan kekurangan. Kita dikehendaki membanyakkan ucapan taqdis. Mana datang taqdis tu? Taqdis tu daripada perkataan Quddus lah. Qaddasa yuqaddisu taqdis. Itu dia panggil sifir dalam ilmu saraf. Orang mengaji Arab dia kena mengaji dua, nahu, saraf. Nahu, saraf. Nahu tu grammar. Kalau bahasa Inggeris grammar. Kalau bahasa Melayu tata bahasa. Tata bahasa tu bahasa Melayu. Inggeris kata grammar. Arab kata nahu. Nahu ni dia ada kembar dia, adik-beradik. Itu nahu dan saraf. Dalam ilmu saraf, Al-Quddus itu sebagai satu sifat mubalaghah juga daripada perkataan qaddas. Qaddasa yuqaddisu taqdis. Taqdis makna menyucikan Allah. Macam mana nak menyucikan Allah? Macam cuci baju ke? Tak. Cuci baju, cuci kereta lain. Tak, kena ada alat dia, kena ada sabun, air dan sebagainya. Menyucikan Allah dengan perkataan dan i'tiqad. Jangan ada dalam i'tiqad kita Allah letih, Allah jemu, Allah buta, Allah lupa, Allah letih, Allah jemu, macam-macam hal tak layak pada Allah Ta'ala. Itu namanya taqdis. I'tiqad kita tak menasabah, tak mahu ni benda ni ada pada Allah ni. Allah Tuhan aku maha sempurna, maha kudus ni. Mana mau dia lupa, mana mau dia jemu, mana mau dia letih, mana mau dia lapar, mana dia mau buta. Semua sifat hak kurang tu takkan ada pada Allah. Dan i'tiqad kita pun tak ada pada Allah Ta'ala. Kalau dia rasa, Allah ni lupa kot, na'udzubillah, dia boleh jadi kufur, murtad, rosak akidah dia. Al-Quddus, jadi membanyakkan ucapan taqdis dan tasbih. Sabbaha, adik-beradik dengan qaddasah kepada Allah, seperti Subhanal Malikil Quddus. Tu tengok dia bagi satu zikir. Subhanal Malikil Quddus. Kita baca bila ni? Bila kita baca ni? Bulan Ramadan dah. Sebenarnya tak semesti bulan Ramadan dah. Rindu pada Ramadan dah. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Dah. Nak dalam tarawih dengan apa tu? Witir. Banyakkan baca Subhanal Malikil Quddus. Kalau boleh lepas witir itu. Lepas salat witir. Antara wirid diajar Subhanal Malikil Quddus. Maha suci. Pemerintah Allah yang amat Quddus. Quddus makna maha suci. Segala sifat yang tak baik, yang tak layak, maka kita sucikan Allah Ta'ala dengan i'tiqad ataupun dengan i'tiqad dan dengan perkataan kita. Bebas Allah daripada segala apa hak tak layak padanya.
Sebab tu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menolak fahaman Syiah yang meletakkan Allah. Syiah hak Rafidah lah. Syiah ni banyak mazhab pula. Cabang-cabang Syiah tu hak ekstrim. Syiah Rafidah. Allah silap, kata. Silap bagi wahyu. Silap lantik Nabi. Silap lantik wahyu lagi. Silap bagi wahyu lagi. Silap lantik Nabi lagi. Kata Syiah Rafidah yang ekstrim. Patutnya bagi wahyu pada Ali radhiyallahu anhu, kata dia. Patutnya lantik Nabi ni Ali, kata dia. Maka itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana meletakkan Allah tu tersilap, terlupa, adalah bercanggah dengan keimanan kita kepada Asmaul Husna yang kelima ni, iaitu Al-Quddus, Allah Maha Suci, daripada segala sifat-sifat yang kurang. Baik, yang keenam, Assalam. Assalam. Tadi lepas solat pun tadi rasanya kita ada zikir dah. Allahumma antas salam. Bawah tu pun ada. Assalam mana yang amat penyelamat kepada seluruh makhluk. Yang amat penyelamat kepada seluruh makhluk. Allah jua penyelamat hakiki yang perlu dipohon keselamatan daripadanya. Assalam mudah jadi perkataan Melayu lah. Salam. Salam tu perkataan Arab, orang Melayu pinjam, jadilah salam. Assalamualaikum tu pun nafas daripada ajaran Allah Ta'ala juga. Ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Dalam Quran sebut, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kamu diberi penghormatan dengan salam, maka kamu jawab salam dengan lebih baik daripada itu. Cuba kita biasakan diri kita, kalau orang bagi salam ke kita, Assalamualaikum, nak beramal dengan ayat Quran tu, kita jawab lebih daripada apa orang bagi. Lebih apa orang bagi. Orang bagi ke kita apa? Assalamualaikum. Kita pun jawab, kita biasakan diri kita. Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih. Mana kita bagi salam. Setakat alaikum je, kita jawab rahmatullah. Kalau dia bagi assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lebih pada tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sunat. Hak wajibnya setakat jawab waalaikumsalam tu wajib lah. Tapi tambah warahmatullah sunat, tambah lagi wabarakatuh lagi sunat. Kalau nak pahala banyak lah. Tapi kalau rasa pahala aku banyak dah ustaz, tu lain cerita. Tapi jangan rasa pahala kita ni banyak, sebab nak beramal dengan ayat Quran tadi. Bi ahsani minha. Idza hayyitum bi tahiyyatin, maka jawablah salam dengan hak sama, ada hak sama dengan setara ataupun lebih daripada hak orang bagi ke kita. Jadi assalam itu nama Allah Ta'ala, yang maha penyelamat. Lalu dia pun bagilah contoh bila masa kita guna perkataan assalam ni. Contohnya ialah zikir, doa yang kita baca lepas pada salam tu, lepas pada semayang, lepas pada salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Saya yakin tuan-tuan semua hafal ni. Bukan setakat hafal, kita pun amal lepas pada semayang, lepas pada salam. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma antas salam, engkaulah yang maha penyelamat. Makna kata i'tiqad kita, hak nak selamatkan kita bukannya makhluk. Kita berdepan dengan COVID-19 hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dah berdepan dengan COVID. Siapa hak nak selamatkan kita? Vaksin ke? No. Vaksin ke? Doktor ke? Kementerian Kesihatan ke? Tak. Habis tu, Allahumma antas salam. Habis tu vaksin tu, Kementerian Kesihatan, SOP namanya ikhtiar. Namanya ikhtiar. Sesuai dengan pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menolak ikhtiar. Kalau tolak ikhtiar, kita bukan Ahlus Sunnah. Namanya Jabariyah. Jabariyah dia tak pakai ikhtiar. Allah. Udah. Tapan Allah, takdir, qada, qadar. Nak mati-mati lah kata dia. Suruh vaksin pun tak mau vaksin, nak SOP tak mau ikut, lantaklah dah. Allah qadar Allah Ta'ala. Itu Jabariyah. Kita tak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama mana Allah buka pintu ikhtiar, buka pintu-pintu asbab, maka kita ikhtiar. Hak vaksin buat cara vaksin dia, hak ikut SOP buat cara ikut SOP dia, hak makan ubat buat cara makan ubat dia, hak jaga kesihatan buat cara jaga kesihatan dia. Sebab apa? Ikhtiar. Hakikatnya Allahumma antas salam. Yang menyelamatnya Allah Ta'ala. Engkaulah penyelamat, daripada engkau juga keselamatan, dan kepada engkau kembali keselamatan.
Tak, semua tu assalam tu. Selamat pun daripada Allah, sihat pun daripada Allah, dan kepada Allah juga kembalinya keselamatan. Makna kata balik pada Allah keselamatan. Allah bersifat dengan assalam. Makna Allah selamat daripada kekurangan tadi. Hak mana tak layak bagi Allah, selamatnya Allah Ta'ala assalam. Itu sebut betul-betul assalam. Ada orang tegur, dia ni rukun solat ni, jangan main-main rukun solat. Rukun solat, salah satu rukun solat salam. Memberi salam pertama. Sebutlah betul-betul. Bagi bunyi jelas alif lam tu. Ada Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana alif lam ni? Kalau bagi salam ni tak apa, dia tak melibatkan rukun. Kalau kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. Orang Melayu bukan setakat Assalamualaikum, Assalamualaikum pun ada. Pergi rumah orang tak, Assalamualaikum, tak kenal lah tu. Nak cerita jahilnya dia, tak perkataan salam tu, Assalamualaikum. Tak apalah dia tak melibatkan rukun solat. Tapi kalau ada dalam solat, Assalamualaikum. Assalamualaikum, mana alif lamnya? Kena sebut alif lam tu, Assalamualaikum, bagi jelas, kerana ia melibatkan rukun solat. Baik, kita habiskan dah. Alang-alang. Isyak dah masuk Isyak dah masuk. Kita habiskan sikit lagi. 7, 8, 9. Kita habiskan muka surat 62 lebih kurang 5-6 minit lagi. Yang ketujuh, Al-Mu'min. Al-Mu'min makna yang amat pemelihara keamanan. Al-Mu'min ni kadang-kadang dua makna. Jangan silap faham. Yang pertama, mukmin kita. Kita mukmin, beriman tak? Berimanlah. Bukan kufur. Na'udzubillah, kita bukan orang kafir. Alhamdulillah Allah bagi nikmat iman. Kita tak kafir, kita tak mau jadi orang kafir. Maka orang yang tak kufur, orang yang tak kafir namanya mukmin. Al-Mu'min. Kalau ramai mukminun. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman, kata Allah Ta'ala. Itu kita. Yang ni mukmin juga, tapi makna lain. Bukan Allah beriman, dia Tuhan nak beriman dengan sama. Apa makna mukmin? Al-Mu'min yang amat memelihara keamanan. Kita mukmin, perkataan mukmin kita, hak kata kita mukmin beriman ni daripada perkataan amana. Amana, telah beriman. Siapa-siapa yang telah beriman maka dia mukmin. Tetapi bagi Allah Taala mukmin ni daripada perkataan amina. Beza tu. Ini bahasa Arab ni panjang pendek pun dia memberi makna yang besar. Kita ni mukmin daripada perkataan amana. Amana makna telah beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ayat Quran kan? Amanar rasul, rasul telah beriman. Orang beriman pun telah beriman. Tu amana, maka dia mukmin. Tapi ni mukmin di sini ialah Allah Taala, Allah tak beriman, dia Tuhan tak perlu beriman pun dia yang diimani. Maka daripada perkataan apa? Amina. Baca pendek. Jangan baca pandang. Yang baca panjang kita tadi. Amana, telah beriman kita. Amina, apa makna amina? Memberikan keamanan. Selamat. Selamat tu aman lah. Tak? Bila selamat, rasa selamat, selalu rasa aman. Amina. Amina maksud selamatnya dia, amannya dia. Bila kata mukmin, Allah yang memberikan keamanan. Allah yang memberikan keselamatan. Iaitu akan memberi balasan baik kepada mereka yang taat kepada syariatnya. Hak mana taat tu, selamatlah. Allah bagi keselamatan. Hak mana taat, Allah bagi pahala, Allah bagi masuk syurga. Maka Allah Al-Mu'min memberi keselamatan kepada dia. Dan memberi balasan jahat kepada mereka yang menentang syariatnya. Sama juga lawan dia lah. Hak mana, hak kafir, hak kufur, hak munafik, hak zalim, hak musyrik tu akan mendapat balasan daripada Allah SWT. Jadi Allah tu Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan, yang memberi rasa selamat, yang kita rasa kita selamat, kita aman, kita damai ni, aman damai Malaysia ni, alhamdulillah, rasa selamat, harmoni hidup kita ni datang daripada Allah yang Al-Mu'min, yang memberikan keamanan tu. Itu nombor 7. Nombor 8, Al-Muhaimin, yang amat mengawasi dan melindungi segala-galanya. Kerana Allah jua yang dapat melindungi sesuatu. Al-Muhaimin, yang memberi pengawasan, yang menjaga. Sebaik-baik penjagaan, yang amat mengawasi dan melindungi. Dia jaga, dia lindung. Lepas tu kalau kita naik kereta,
Kita tak boleh i'tiqad, oh selamat aku sampai ke rumah, sampai ke destinasi, nak bermusafir 200 kilo, 300 kilo macam saya balik kampung contoh, Teluk Intan, Kota Baru, 450 kilo. Yang menyelamatkan bukan kereta, bukan brake, bukan tali seat belt. Tapi Al-Muhaimin yang melindungi kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia jaga kereta tu elok je, jalan raya pun elok je, pengguna-pengguna jalan raya lain pun tak ada hak mabuk, tak ada hak hentam kita, tak ada hak langgar kita. Semua tu dengan iradat siapa? Allah Ta'ala yang Al-Muhaimin, yang menjaga, yang mengawasi. Jangan duk percayalah hak karuk-maruk tu. Oh, ada wali jagalah. Wali ahli naubah lah tu. Apa namanya, karuk-maruk wani, ya'udzubillah. Kalau tak kena gayanya boleh membawa kepada syirik. Sebagaimana duk tular viral video tu, oh, kena minta dengan penjaga kawasan wali tu dulu. Kena baca bismillah 41 kali, tuju kepada wali tu. Ini semua karuk wal marut yang boleh membawa kepada kerosakan akidah. Wal'iyadzubillah. Kerana Allah itu Al-Mu'min yang memberi keamanan, dan Allah itu Al-Muhaimin yang mengawasi kita. Dia mengawasi kita dan melindungi kita. Banyakkan sebut Allahumma ya Muhaimin. Tambah dalam musim Covid ni, kalau takut kepada Covid, takut pada penyakit itu, minta dengan Allah Ta'ala. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Baca na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca juga sebagai zikir kita, ya Muhaimin. Allahumma ya Muhaimin. Kita doalah semoga Allah jaga kita daripada segala mara bahaya. Baik, yang terakhir, yang penutupnya untuk malam ni, muka surat 62, kita habiskan yang ke-9. Nama Allah yang ke-9 ialah Al-Aziz. Ini biasa kita dengar lah. Mungkin kawan-kawan kita pun ramai nama Abdul Aziz. Aziz. Aziz makna yang maha mulia. Setengah-setengah kitab dia tak terjemah mulia, dia terjemah perkasa. Dan mulia ni dia ada perkataan lain, Al-Jalal. Tak apalah, itu dari segi berbeza cara penterjemahan. Dan di sini disebut dia terjemah Al-Aziz yang maha mulia, daripada perkataan Izzah. Izzatun, Aziz. Tapi setengah-setengah kitab dia terjemah perkasa. Al-Aziz ni maha perkasa, yang maha mulia, kemuliaannya puncak di atas kemuliaan yang lain. Dengan kemuliaan sifat keperkasaannya, maka Al-Aziz. Biasa kalau kita rajin baca Quran, Allah cerita azab neraka, lepas Allah cerita azab, Allah sebut nama dia Al-Aziz dengan makna maha perkasa. Saya bagi contoh dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang keempat. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid. Tengok ayat neraka ni, ayat tentang azab yang pedih. Sesungguhnya orang yang kafir, kata Allah. Innal ladzina kafaru, orang kafir dengan ayat kami, dengan Al-Quran, bi ayatillah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan ayat Allah, tak beriman dengan wahyu, tak beriman dengan Quran, lahum azabun syadid, maka mereka mendapat azab yang pedih. Azab yang pedih itu neraka lah. Lalu Allah pun sebut sifat dia, Wallahu azizun. Ni nombor 9 ni. Wallahu, dan Allah itu aziz, maha perkasa. Nak cerita Dzuntiqam. Dzuntiqam maknanya yang memiliki sifat membalas. Muntaqim, maha membalas. Apa kena mengena neraka dengan perkasa Allah? Maknanya sebahagian tafsiran ulama, bila ahli neraka duduk dalam neraka, dia tak boleh nak lawan dah kehendak Allah Ta'ala, hak bakar dia. Dia tak boleh lari dah. Nak lari ke mana? Sebab azab Allah ni, kamu berdepan dengan Allah yang Al-Aziz, maha perkasa. Atas dunia bolehlah dia sembang tak. Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Tapi neraka esok, masuk neraka, tak boleh lari. Kita atas dunia ni biasa kita dengar banduan lari daripada penjara, betul tak? Dalam surat khabar, banduan dia boleh lepas daripada penjara. Sebab apa? Hak jaga penjara tu warden je. Hak jaga penjara tu pegawai penjara, pengarah penjara je. Dia tak ada sifat perkasa Al-Aziz. Hak jaga penjara tu manusia aja, pengarah ke, warden ke apa, ke staf pegawai ke, manusia aja pun, maka ada banduan boleh lari, boleh lolos. Tapi neraka tu siapa dia punya? Allah yang Al-Aziz, maha perkasa. Tak ada seorang pun ahli neraka boleh lari.
Nak lari ke mana? Neraka Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat tu tuan-tuan ya. Habis 2 muka surat pun jadilah. Jadi muka surat 63 kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga apa kita baca kita faham nama-nama Allah ni kita faham dan jadikan sebagai zikir kita, pegangan kita. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang sentiasa bertambah-tambah keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat itu insya-Allah kita sambung pada masa lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.